Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 22 Disember 2021 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Bekalan elektrik di 350 kawasan di Lembah Kelang diputuskan. Perdana Menteri jamin disambung segera sebaik banjir surut. Jualan tiket bas dan penerbangan VTL Malaysia Singapura digantung mulai esok hingga 20 Januari 2022. Baik, saudara, begitulah sedikit paparan yang dapat kami kongsikan kepada anda situasi ataupun perkembangan banjir di Taman Sri Muda Shah Alam. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini memberi jaminan bekalan elektrik di kawasan terlibat banjir akan disambung secepat mungkin apabila keadaan air mulai surut. Menerusi catatan di akaun Twitter rasminya, Datuk Seri Ismail Sabri berkata Tenaga Nasional Berhad TNB terpaksa memutuskan bekalan buat sementara waktu di lebih 350 kawasan di Lembah Kelang disebabkan banjir. Beliau berkata tindakan diambil atas faktor keselamatan awam kerana paras air masih bahaya dan litar pintas hingga menyebabkan kebakaran boleh berlaku. Selain itu, beliau berkata disebabkan masih ada kawasan yang ditenggelami banjir, TNB terpaksa menangguhkan penyambungan bekalan elektrik ke kawasan itu bagi mengelak kejadian tidak diingini. Perdana Menteri juga telah mengarahkan semua agensi terlibat dalam bencana banjir supaya bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau turut menasihati penduduk di Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sabah dan Sarawak supaya mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga berikutan amaran terbaru ribut petir dan hujan lebat. Jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir setakat pukul 7 malam tadi, 62,793 orang ditempatkan di 401 pusat pemindahan sementara PPS. Jumlah itu meningkat 142 orang berbanding pukul 6 petang tadi. Menurut info bencana JKM, Pahang dan Selangor mencatatkan peningkatan manakala Perak dan Kuala Lumpur pula menunjukkan penurunan. Sementara Negeri Sembilan, Kelantan dan Melaka tidak menunjukkan perubahan dari segi bilangan penduduk yang ditempatkan di PPS bagi tempoh sama. Berikut statistik jumlah penduduk berlindung di PPS setakat 7 malam tadi. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang telah mempergiat usaha memastikan keperluan penduduk terjejas banjir dipenuhi. Ini termasuk operasi mengagihkan bekalan makanan serta barangan keperluan asas di pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negeri. Untuk mengetahui perkembangan semasa di lokasi, terus sahaja bersama wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman. Teruskan, Rozi.
Baik, terima kasih Hazel dan Faris di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Depoh Simpanan Keperluan Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang di Kuantan. Dan seperti yang dapat anda lihat di sekeliling saya ketika ini, ada pelbagai barangan keperluan yang akan dihantar kepada mereka yang terjejas, termasuklah toto, tika, lampin pakai buang, selimut dan juga bekas simpanan barang. Dan ianya akan dihantar melalui JKM kepada mereka yang terjejas. Dan pastinya untuk perincian, saya kini bersama dengan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang, Encik Zuhairi Zainul Abidin. Terima kasih kerana sudi bersama dengan RTM. Jadi mungkin boleh Encik Zuhairi kongsikan bagaimana dengan pengagihan barang setakat ini? Setakat ini barangan-barangan keperluan asas dan juga makanan kering telah pun diagihkan ke setiap daerah. Dan sekiranya di peringkat daerah itu barangan tersebut terdapat keperluan tinggi ataupun tidak mencukupi, kita akan buat penghantaran semula daripada sini dan kita akan bekalkan ke tempat-tempat yang terjejas seperti di PPS ataupun kita hantar juga ke kawasan-kawasan yang penduduk tidak berpindah ke PPS yang kawasan yang terkepung, yang terputus bekalan perhubungan lah. Jadi kita menggunakan pelbagai cara kaedah dari segi logistik dan pengangkutan, antaranya melalui jalan darat, lori, kenderaan biasa dan juga four-wheel drive, termasuk juga melalui perjalanan udara di kawasan-kawasan yang terputus hubungan. Kita telah mendapat kerjasama yang erat daripada pihak JKR, pihak APM dan juga pihak Jabatan Penyelamat dan Bomba Negeri Pahang. Jadi dengan penglibatan pelbagai agensi, kita dapat membantu menangani isu-isu yang berbangkit daripada banjir yang begitu pantas melanda negeri Pahang. Jadi mungkin Encik Zuhairi boleh kongsikan setakat ini berapa peratus penghantaran makanan itu telah sampai kepada mereka yang terjejas? Cara asas bekalan asas makanan dijalankan secara catering di semua daerah, di pusat-pusat pemindahan. Jadi makanan asas diuruskan di peringkat lokal. Bercakap mengenai bekalan keperluan asas seperti toto, selimut, tika dan sebagainya, barang-barang ini sentiasa di restock, ditambah kerana memenuhi perpindahan mangsa yang begitu mendadak, khususnya di daerah Kuantan ini dan juga di Temerloh, sebelah Temerloh sana, Lancang, Mentakap, Bentong dan sebagainya, yang mana kita menggunakan pengangkutan udara untuk menghantar bekalan-bekalan ini. Nak kata mencukupi, kita melihat kepada keperluan sebenar pada hari ini dan juga pada masa-masa yang diperlukanlah. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan Pahang. Kita kembali kepada Hazel dan Faris di Angkasa Puri. Silakan. Rozi, terima kasih untuk perkongsian itu. Baik, seterusnya, sebanyak 4,013 bungkusan makanan siap dimasak, 28 kotak makanan kering, barangan pencuci, susu dan lampin bayi diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di Taman Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam. Untuk perincian lanjut, langsung bersama wartawan Samsia Samsi di lokasi. Samsia. Baiklah, terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di Taman Seri Muda, Seksyen 25 Shah Alam bagi meninjau keadaan situasi banjir di kawasan ini. Dan cuaca pada malam ini kelihatan cerah dan juga kawasan ini di mana berada dalam keadaan yang masih lagi terkawal ketika ini. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya bersama-sama dengan Tuan Mat Rizwan Hassan selaku Komander Operasi Ops Banjir Taman Seri Muda, Penguasa Kanan Bomba 1. Apa khabar Tuan? Khabar baik. Tuan, mengenai situasi semasa banjir di Taman Seri Muda ini, berapa sebenarnya paras air ketika ini Tuan? Untuk makluman, keadaan paras air ketika ini dalam tambah baik dan telah menurun. Dan untuk segala
cuaca yang ada di sini dalam keadaan baik lah. Itu yang saya merasakan keadaan semakin bertambah baik lah sekarang. Okay. Bagaimana pula dengan mangsa korban setakat hari ini, Tuan? Berapa orang semuanya, Tuan? Sehingga kepada hari ini, pada jam last kali pada 6 petang tadi, kita telah berjaya mengeluarkan lagi 2 lagi mangsa dan menjadikan keseluruhan mangsa yang terkorban di sini seramai 11 orang lah. Dan terakhir yang kita dapat adalah pada jam lebih kurang 4 petang tadi, 4.45 petang, bersama-sama dengan pihak polis sebanyak 2 mangsa, wanita dan juga lelaki lah. Bagaimana pula dengan operasi penyelamatan dan juga bantuan makanan? Adakah sentiasa diberikan, Tuan? Untuk makluman, operasi masih berjalan dan kerja-kerja membuat pencarian dan juga operasi di dalam kawasan Oks Banjir Seri Muda ini berjalan dengan lancar, dan operasi pencarian meliputi keseluruhan kawasan-kawasan itu, termasuk juga kawasan-kawasan yang baru dikenal pasti yang dilaporkan daripada aduan-aduan, dan kerja-kerja semua berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun maklumat daripada pihak yang berkaitan, perkara-perkara yang tidak diingini tidak berlaku lah, iaitu daripada salah informasi dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kekuatan anggota daripada Jabatan Bomba sendiri dan berapa aset yang digunakan setakat hari ini, Tuan? Sehingga pada hari ini, untuk makluman, aset yang kita gunakan, keramaian anggota yang kita gunakan seramai 163 orang dan juga mempunyai kekuatan sebanyak 6 bot dan juga 4 lori dan juga kenderaan utiliti sebanyak 4 buah lah pada hari ini untuk menjalankan operasi-operasi penyelamatan dan juga pencarian mangsa. Nasihat, Tuan, kepada mangsa-mangsa banjir yang masih lagi berada di kediaman dari sudut keselamatan mereka sendiri, Tuan, bagaimana, Tuan? Dari sudut keselamatan, kepada semua mangsa-mangsa banjir yang masih lagi berada di dalam kawasan itu, pihak kami meminta supaya mereka dapat membuat penilaian dan juga dapat mengeluarkan ke kawasan-kawasan yang lebih selamat supaya tidak ada perkara-perkara yang tidak ingin berlaku lah. Dan juga kesihatan pihak yang berkaitan masa-masa perlu juga diperhatikan supaya mereka dapat keluar daripada kawasan yang penginapan untuk tujuan kesihatan dan juga faktor-faktor yang lain lah, terutamanya makanan dan sebagainya. Baiklah, terima kasih, Tuan. Dan setakat ini saja laporan daripada saya dari Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam, dan kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsia atas perkembangan itu tadi. Sementara itu, PDRM membuka sebuah markas taktikal atau MARTAK di Hulu Langat, Selangor bagi memudahkan pengurusan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di daerah itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, MARTAK diwujudkan selepas penduduk memaklumkan tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka di kawasan itu setakat ini. Maklum sajalah, ada setengah-setengahnya kawasan tersebut yang mereka tidak boleh keluar dan kita nak masuk pun susah. Maka dengan itu kita perlukan pasukan yang lebih hebat untuk membantu mereka yang duduk di pendalaman. Ada yang terpaksa kita pastikan untuk kerja-kerja mencari dan menyelamat yang diselaraskan dengan Brigade Batalion Semenyih dan Ceras dan juga IPD Kajang. MARTAK berfungsi sebagai pusat operasi di lapangan dengan pegawai pemerintah akan mengkoordinasi dan menyelaras operasi bantuan semua unit. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM telah menubuhkan pasukan cantas untuk digerakkan ke kawasan banjir bagi membantras kes kecurian kenderaan yang tersadai akibat bencana. Pasukan cantas akan menjalankan siasatan berhubung kecurian kenderaan rosak termasuk menggunakan trak tunda. Pusat Operasi Medan Kementerian Kesihatan KKM di Taman Sri Muda yang beroperasi sejak Isnin lalu mampu memberi rawatan kepada 50 pesakit sehari dan turut menempatkan doktor pakar kecemasan serta 10 buah katil. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pusat operasi itu yang pertama dibuka KKM dicadangkan oleh menterinya Khairi Jamaluddin susulan lawatannya di kawasan tersebut Ahad lepas.
Pusat operasi Medan itu dibuka 24 jam sehingga pusat penempatan sementara ditutup. Ia berfungsi seperti bilik kecemasan mini di lapangan. Doktor akan merawat kes-kes ringan dan membekalkan ubat untuk penduduk yang kehabisan bekalan ubat supaya tidak perlu ke hospital. Hanya kes-kes yang perlukan rawatan yang rapi, contohnya kalau ada pendarahan dan kes-kes yang berat, kita akan bawa ke hospital dan beri rawatan. Sebelum bawa pun kita akan pastikan kes itu diberikan rawatan. Sekarang ini kita dah buka 2 kat sini dan juga kita rancang ada lagi 3 tempat yang kita nak buka di kawasan-kawasan yang banjir. Bagai dilanda tsunami, itu yang digambarkan penduduk Batu 18, Kampung Jawa, Hulu Langat pada 18 Disember lalu. Lebih menyedihkan, ada yang terpaksa menanggung kerugian sehingga RM100,000. Ikuti laporan Syazwani Samsu. Tak pernah lagi berlaku banjir yang terlalu besar macam ni. Sampai kali ini boleh menghilangkan rumah. Mana ada di kampung saya sini dah ada 4 biji rumah yang kita dah tahu hilang. Kesian dengan adik jiran-jiran terpaksa naik atas bumbung. Kita orang duduk kat atas ni dengar perkataan tolong kan. Sayu, tapi kita orang tak dapat nak bantu dengan keadaan yang arus deras. Tak tahu nak cakap apa. Sebab tak pernah banjir macam ni. Kalau banjir biasa tu ada lah kan. Tak tahu nak cakap lah, tak boleh nak gambarkan perasaan macam mana apa semua tu. Tak boleh nak cakap apa. Barang-barang semua habis, tak ada apa pun yang selamat. Ada yang tidur berbumbungkan langit, bertilamkan tanah. Lebih memburukkan keadaan apabila terpaksa mengharungi detik sukar itu dalam keadaan gelap gelita tanpa elektrik, terputus hubungan dengan dunia luar. Ini memang kalau tengok kawasan kat sini dengan kita ada masalah air, dengan banjir lumpur, nak buat pembersihan rumah pun agak sukar lah. Dengan bantuan-bantuan pun kita baru start dapat hari ni sebab kita terputus sebab jambatan kita memang hanyut di bawah arus. Detik cemas tersebut masih segar dalam ingatan Nurmadiah Muhammad Bakri. Rumahnya sudah beberapa kali dinaiki air, namun kali ini rumah 2 tingkat miliknya dinaiki air sepenuhnya. Saya cakap dengan anak saya, bawa parang ni atas kita, tebuk ke bumbung atap kita ni. Lepas tu ular pula dah masuk rumah atas pula. Tak tahu nak cakap apa. Sebab tak pernah banjir macam ni. Kalau banjir biasa tu ada lah kan. Disifatkan sebagai banjir terburuk dalam tempoh 70 tahun. Itu apa yang penduduk kampung ini gambarkan kepada saya berhubung detik cemas apabila dilanda bencana pada 18 Disember lalu. Dan untuk pengetahuan, tapak yang saya kini berada asalnya menempatkan 3 buah rumah. Namun semuanya lesap dalam sekelip mata. Namun, tatkala terputus hubungan dari dunia luar sepanjang 3 hari, masih ada mereka berhati mulia menggadai nyawa membantu mereka terkesan. Sebelum ni pernah banjir tapi had bawah je. Kali ni betul-betul sampai orang terbumbung. Saya nak selamatkan tak boleh. Saya berenang sampai tak boleh lah. Tak nak bantuan siapa. Lain telefon tak ada, apa tak ada. Dengan gelap-gelap tu, dengan air deras, saya pun tak boleh tolong lah. Saya cakap, saya pun nangis lah, tak boleh nak tolong apa-apa kan. Apa yang saya boleh bantu, saya bantu, itu saja. Kekangan pergerakan tidak menghalang para sukarelawan ini mengagihkan barangan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di sekitar kampung ini. Jadi tempat kita orang tak kena banjir. Jadi kita kumpulkan orang-orang kampung yang tak kena banjir untuk datang membantu orang yang kena banjir lah. NGO tak dibenarkan masuk sebab jalan dah runtuh. Jadi kita pakai rider lah, motor, budak-budak motor. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Namun senyuman tetap tidak lekang di wajah mereka. Syazwani Samsu, Berita RTM. Hati ibu bapa mana yang tidak luluh mengenangkan nasib anak mereka yang terlibat banjir buruk. Perasaan resah mula membelenggu. Lebih-lebih lagi anak mereka gagal dihubungi selama 3 hari sejak banjir buruk melanda Taman Sri Muda di Shah Alam, Selangor.
Tersentak rasa bimbang berpanjangan, pasangan suami isteri Saidi Wan Junoh dan Norizai Ismail nekat meredah 13 jam perjalanan dari Kuala Terengganu ke Taman Sri Muda mencari anak sulung mereka, Muhammad Syahir. Wartawan Nurhela Razali secara eksklusif berkongsi cerita ini. Mahu mendapatkan sendiri kepastian nasib anaknya, Saidi dan Norizai meredah perjalanan 13 jam dari Kuala Terengganu ke Taman Sri Muda. Menyertai mereka dua lagi anak yang turut sama melalui perjalanan panjang menggunakan jalan alternatif Muazzam, Keratong, Bahau apabila jalan utama ditutup dan terkesan dengan banjir dan tanah runtuh. Berkat usaha, kesabaran dan tawakal, akhirnya keluarga ini berjaya disatukan dengan Muhammad Syahir, anak sulung yang dicari-cari. Daripada Pulau Terengganu pergi ke Muazzam, Felda ke Keratong, Kuala Bahau, Kuala Pilah, Seremban, baru masuk highway. Acik drive lah dengan Acik? Saya drive dengan Saya dari Terengganu. Allah Akbar. 12 jam datang sini. Acik dari Terengganu. Jangan nak. Kita nak 7 lebih baru sampai. Sebab risau hati kali tak dapat dihubungi. Betul. Bimbang keselamatan anak sulung mereka yang terjejah banjir, pada mulanya Saidi telah membuat laporan polis di Terengganu. Solat hajat juga dibuat bersama isteri sejak Sabtu lalu apabila tiada khabar berita daripada anaknya. Berhajatlah kepada Allah sebab saya sebelum ni saya kerah masjid kampung dengan surau buat sembahyang hajat. Lepas tu nak ceritanya pagi tadi selepas subuh saya sembahyang hajat pula dengan isteri saya. Saya bagi salam, anak saya tu telefon. Allah Akbar. Saya terduduk. Sampai dia terduduk. Ya. Bawa nak bagi tahu Allah bagi. Betul. Lepas tu saya pun nasihatkan anak-anak saya, tolonglah jangan sakiti hati mak bapak sebab berkat kat situ. Takdir Allah tiada siapa yang dapat mengubah. Kesyukuran dipanjatkan kerana Dia masih memberi peluang untuk keluarga ini bersatu semula. Nurhela Razali, Berita RTM. Penjualan tiket penerbangan dan bas laluan perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia Singapura dibekukan sementara berkuat kuasa esok sehingga 20 Januari 2022. Keputusan dibuat berikutan perkembangan terkini di Singapura yang mendapati 2 daripada 3 kes positif COVID-19 berkemungkinan varian Omicron. Walau bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam satu kenyataan berkata, bagi pengembara yang telah memiliki tiket perjalanan VTL darat dan udara serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, mereka boleh meneruskan perjalanan di bawah inisiatif tersebut. Menurut Khairi, maklumat lanjut berhubung arahan penggantungan sementara jualan tiket perjalanan bagi inisiatif VTL Malaysia Singapura boleh dirujuk kepada Kementerian Pengangkutan bagi VTL udara dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi VTL darat. Penjualan tiket perjalanan VTL ini akan dibuka semula 21 Januari 2022 selepas penilaian risiko dibuat berdasarkan situasi COVID-19 semasa kedua-dua negara. Namun, kuota tiket yang dijual akan dikurangkan daripada kuota sedia ada.
Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 29 Disember. Pameran tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana SMIDAG 2021 berjaya menjana potensi jualan RM5.8 juta melalui 82 sesi padanan perniagaan. Potensi jualan kebanyakannya daripada sektor pembuatan dan profesional yang akan dipandu oleh SME Corp Malaysia. Bagi memperkasa potensi perniagaan khususnya mendepani cabaran pasca pandemik COVID-19. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Suryani Datuk Ahmad, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS perlu diperkukuh dengan ilmu perniagaan berteraskan pasaran lebih luas, antaranya pendigitalan. Ini adalah bagi membentuk ekonomi bernilai tinggi dan berdaya tahan agar PMKS dapat membebaskan diri daripada keterbatasan pasaran kecil dan memasuki pasaran global dengan potensi pelanggan yang berlipat kali ganda berbanding pasaran domestik. Datuk Suryani berucap pada majlis penutup SMIDAG 2021 dan pelancaran program pembiayaan digital PMKS. Pembiayaan digital PMKS ini merupakan program rintis iaitu Rakan Strategik SME Corp Malaysia. Bagi meringankan beban pelanggan individu dan perniagaan yang terkesan akibat banjir, beberapa institusi kewangan tampil menawarkan pakej bantuan. Ia melibatkan penangguhan ke atas pembiayaan, pengurangan jumlah bayaran bulanan atau lanjutan tempoh pembiayaan. Pelanggan boleh memohon bantuan banjir menerusi floodrelief@maybank.com. Cabang insurans bank itu, Etika, akan memastikan proses tuntutan yang cepat dan mudah selain memberi kelulusan serta-merta bagi tuntutan kurang daripada RM20,000. Sementara itu, M-Bank turut menawarkan moratorium ke atas pembiayaan sehingga 6 bulan bagi pelanggan yang layak termasuk untuk kemudahan kad kredit. Buku cek, sijil deposit tetap, kad ATM atau kad kredit juga tidak akan dikenakan sebarang caj penggantian. Kelonggaran pembayaran ansuran sehingga 6 bulan turut ditawarkan oleh Bank Islam. Baik saudara, untuk pengusukan malam ini kita bersama dengan Nazri Fahmi. Nazri, teruskan. Bukan masa tunding jari. Terima kasih Faris dan Heza. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan bola sepak, kegagalan Malaysia mencapai misi layak ke final kejuaraan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2020 di Singapura adalah sesuatu yang sudah boleh dijangka. Bekas penulis skuad kebangsaan B Sri Naden berkata kegagalan tersebut banyak dipengaruhi oleh kualiti dan kredibiliti skuad yang dibentuk Ketua Jawatan Tan Cheng Ho bagi menghadapi kejuaraan dui tahunan tersebut. Menurut B Sri Naden, terdapat perbezaan ketara di antara skuad kali ini dengan skuad yang beraksi di kempen kelaikan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 sebelum ini. Jelasnya skuad Harimau Malaya dalam kempen ini bukan pasukan terkuat dan terbaik selepas ketiadaan beberapa pemain utama yang dilihat menjadi penyumbang terbesar kepada kegagalan di Singapura. Tambah B Sri Naden, antara pemain lama yang tidak disenaraikan Tan Cheng Ho dalam skuad kali ini adalah Matthew Davis, Corby Ong, Muhammad Nur Azam Abdul Aziz dan Mamadou Soumaré selain ketiadaan pemain tengah bertahan yang tulen.
Malaysia selaku naib juara edisi 2018 gagal melangkah ke peringkat separuh akhir Piala AFF 2020 selepas menamakan saingan kumpulan B di kedudukan ketiga di belakang Indonesia yang muncul juara kumpulan dan juara bertahan Vietnam di tempat kedua. Skuad kebangsaan yang turut melalui tempoh persiapan singkat memulakan kempen dengan cemerlang apabila membenam Kemboja 3-1 dan Laos 4-0 namun tewas di tangan Vietnam 0-3 dan Indonesia 1-4. Sementara itu, B. Satanaden melihat desakan yang timbul supaya Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Tan Cheng Ho, melepaskan jawatan ekoran kegagalan di Piala AFF 2020 sebagai satu bentuk penyelesaian jangka pendek. Beliau yang juga Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia berkata, tumpuan sewajarnya diberikan terhadap usaha mengenal pasti punca prestasi mengecewakan itu berbanding mencari kesalahan pihak tertentu. Ini kerana sebagai penyokong memang mudah untuk menuding jari kepada jurulatih, namun hakikatnya jurulatih tersebut yang terpaksa menempuhi cabaran selain memikul bebanan berkenaan. B. Satanaden yang pernah menjadi jurulatih Harimau Malaya ketika tahun 2007 hingga 2009 berpendapat apa yang penting ketika ini adalah mengkaji punca kekalahan dan kelemahan utama skuad negara seperti contoh memperbaiki kerapuhan benteng pertahanan yang dilihat amat ketara sepanjang kempen tersebut. Penganalisis sukan Muhammad Sadiq Mustafa memuji langkah proaktif Liga Bola Sepak Malaysia MFL yang menyegerakan peraturan mewajibkan pasukan untuk mengambil dos penggalak vaksin untuk semua pemain, pegawai, pengadil dan penonton pada musim hadapan. Jelasnya ini sebagai satu persediaan penting menghadapi ancaman varian Omicron yang kini sedang merebak di seluruh dunia termasuk Malaysia. Tambah Muhammad Sadiq lagi, beliau berharap semua pihak yang terlibat dalam saingan Liga Malaysia memberi respon positif terhadap langkah terbaru mencegah virus COVID-19 ini. Saya dimaklumkan oleh Datuk Gani bahawa mereka proaktif untuk season baru yang akan datang pada 2022 nanti. Semua yang bermain dalam Liga Super dan Liga Perdana, Liga Premier, perlu dapat vaksin booster. Bukan tidak boleh dijangkiti, tapi kita meminimalkan risiko merebaknya virus Omicron ni. Jelasnya peraturan mewajibkan kehadiran penonton lengkap dengan suntikan dos penggalak juga dapat memastikan kemeriahan Liga Bola Sepak Tempatan dapat diteruskan. Perkembangan sukan olahraga, atlet 110 meter lari berpagar Rezam Shah Wan Sofian memutuskan tahun 2022 sebagai musim terakhirnya bergelar atlet negara. Rezam yang mahu memberi fokus kepada bidang kejuratihan berkata Sukan SEA Vietnam 2022 yang bakal berlangsung bulan Mei depan mungkin menjadi pentas terakhirnya. Bagaimanapun, atlet kelahiran Sabah itu menjelaskan jika dia berjaya memecahkan rekod peribadinya 13.67 saat dan layak ke Sukan Commonwealth atau Sukan Asia, maka ia bakal menjadi pengakhiran yang sempurna buatnya pada tahun 2022. Kalau saya lari bagus di SEA Games, maybe 13.6 or break the SEA Games record, and then maybe saya akan continue untuk Asian Games or Commo Games. And then memang 100% saya retire. Umur saya pun 33. That's why saya mau ada pengganti second Rezam Shah di Malaysia ini. That's why saya pun start coaching, turunkan ilmu-ilmu teknik yang saya belajar dari saya coach dari John May. So far okay lah. Saya tengok saya atlet sekarang banyak improve lah sebelum. Pada kejohanan olahraga kebangsaan 2021 baru-baru ini, pemegang rekod kebangsaan itu mendominasi acara 110 meter lari berpagar dengan meraih emas menerusi catatan 13.72 saat. Sebelum ini, pelari berusia 33 tahun itu pernah menyumbang 2 pingat emas di Sukan SEA 2007 di Thailand dan 2017 di Kuala Lumpur. Rekod kebangsaan miliknya 13.67 saat yang dilakukan di Jerman pada 2017 juga masih terus bertahan hingga ke hari ini. Ini pula perkembangan terbaru sukan angkat berat. 6 atlet akan diserap ke dalam pasukan kebangsaan bagi menggalas cabaran negara pada Sukan SEA Hanoi dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022 berkat kuasa pada 3 Januari depan.
Presiden Persatuan Angkat Berat Malaysia PABM Dato' Ayub Rahman memaklumkan kesemua mereka yang diserapkan ke dalam skuad baru itu adalah Muhammad Anik Kasdan yang beraksi dalam kategori 55 kg, Muhammad Azni Bidin 61 kg, Muhammad Every Hidayat 73 kg, Muhammad Nasir Roslan 81 kg, Muhammad Hafiz Samsudin 109 kg dan seorang atlet wanita Ellie Cassandra Engelbert 55 kg. Seorang lagi atlet wanita yang akan dipanggil menyertai pasukan ini setelah mendapatkan pemeriksaan dan rawatan dari Institut Sukan Negara berikutan kecederaan yang dialaminya. Dato' Ayub turut berkata, pembentukan pasukan baru tersebut bakal menyaksikan pelantikan seorang jurulatih antarabangsa dan tempatan. Namun, identiti kedua-dua individu tersebut akan didedahkan tidak lama lagi. Beliau turut berharap agar kesemua atlet yang terpilih dapat mempamerkan prestasi cemerlang serta mampu mengharumkan nama negara pada tamasya sukan yang bakal disertai nanti. Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT meletakkan harapan yang tinggi agar semua jenis sukan teras dapat dipertandingkan pada Sukan Malaysia SUKMA 2022 di Kuala Lumpur tahun depan. Selain itu, mereka juga berharap sukan-sukan lain dapat diketengahkan bagi merancangkan industri sukan negara yang sebelum ini suram berikutan pandemik COVID-19. Pengarah MSNT Ahmad Syahriza Yahya berkata, jika sukan teras tidak dipertandingkan pada tamasya 2 tahunan itu, negara bakal kehilangan 2 gegasi pelapis pada masa depan selepas pembatalan SUKMA 2020 yang sepatutnya berlangsung di Johor. Merupakan satu penghargaan atau balasan di atas usaha mereka yang berlatih selama 3 tahun, iaitu bermula pada tahun 2018 lalu. Di samping itu juga banyak atau besar pelaburan yang telah kami dan juga majlis sukan negeri lain laburkan di atas pembangunan sukan pilihan tersebut. Ujarnya, jika hanya sukan tertentu sahaja dipertandingkan, beliau percaya atlet yang sudah bertungku lumus sejak beberapa tahun lalu akan kecewa kerana tidak dapat beraksi selain umur mereka sudah melebihi tempoh yang sepatutnya. Prihatin dengan situasi banjir di Selangor, komuniti Sukan tempatan tidak ketinggalan mengadakan misi bantuan kepada penduduk terjejas. Lebih 1 tan bantuan berupa barangan keperluan asas menjadi kumpul hasil gabungan beberapa komuniti Sukan. Antara terlibat misi bantuan itu adalah 2 pemain pasukan e-sport PUBG Mobile for Rivals Alliance, Muhammad Imran Rosli dan Syahrul Daule serta Khairul Nazrin Masli dari Wolf Rauf. Kita orang bersama nak buat sumbangan daripada segi makanan kering, sejadah, bantal dan selimut, tuala dan keperluan lain lah. Banyak lagi lah. Mangsa-mangsa banjir. Mungkin hari ini kita akan ke arah UiTM Dengkil dan kawasan persekitaran yang terjejas. InsyaAllah doakan kita orang semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Bantuan dikumpul menggunakan dana sendiri dan sumbangan orang ramai. Barangan diagih di beberapa lokasi terjejas sekitar Hulangan dan Dengkil. Edisi Sukan 22 Disember berakhir di sini. Kembali semula bersama rakan penyampai Hazel dan Faris. Anugerah Ilham Desa AID Anjuran Institut Kemajuan Desa INFRA bertujuan menggalakkan projek serta aktiviti sosioekonomi penduduk luar bandar pada masa sama mengiktiraf peranan penduduk kampung bagi merancangkan ekonomi sekaligus membuka peluang pekerjaan. AID dianjurkan sejak tahun 2000 disertai oleh 243 kampung dengan 56 daripadanya layak
peringkat kebangsaan. Bagi tahun 2020, anugerah ini diberi nafas baharu dengan hanya juara tahun 2000 hingga 2005 kembali dipertandingkan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad, AID bukan pertandingan biasa. Ia penting sebagai pemangkin kepada usaha warga desa meningkatkan aktiviti ekonomi. Seterusnya menjana pendapatan penduduk setempat melalui projek-projek ekonomi yang dibimbing agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan yang pentingnya kita tak keluar belanja. Kita tak keluar belanja. Bagi mereka yang sanggup bersama bertanding ini, kita tak keluar belanja. Cuma akhir inilah kita baru ada beri hadiah tempat pertama, kedua dan tempat ketiga serta tempat serati kita bagi. Dan yang kita pilih tadi 6 buah kampung bermula di Sabah ada, di Sarawak ada dan juga di sinilah di Semenanjung. Bertemakan Komuniti Kreatif Desa Inovatif, peserta pertandingan mengetengahkan projek-projek yang mampu menjana pendapatan. Antaranya Inap Desa, alatan muzik tradisi berasaskan kayu dan buluh, kaedah bubu dalam pengangkat nangkapan ikan laut, perniagaan dan peruncitan. Menyedari cabaran pertandingan tidak mudah, juara AID 2020 Kampung Perwas Raut Pahang mahu meneruskan kesinambungan projek Inap Desa dengan menggiatkan aktiviti promosi dalam masyarakat yang tinggi nilai ukhuwah itu. Untuk mengekalkan kejuaraan tu bukanlah mudah dan kita projek pelancongan desa. Jadi cabaran-cabaran yang kita hadapi terutama dalam musim tengkujuh banjir, nak maintain semua projek yang mereka sediakan tu, antaranya chalet-chalet itu satu cabaran. Kedua, pengunjung, pelancong. Yang ini pun kita promosi kena kuat. So dan saingan tu bukan saja di kampung kami, di kampung-kampung yang berdekatan pun ada. So kita nak mengekalkanlah pengunjung yang datang tu. Juara membawa pulang hadiah wang tunai RM30,000 beserta sijil dan piala iringan. Jenazah bekas Menteri Besar Johor, Allahyarham Dato' Osman Sapian selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Ar-Raudah, Taman Mount Austin, Johor Bahru pukul 4 petang tadi. Van yang membawa jenazah tiba di Tanah Perkuburan tersebut kira-kira pukul 3.20 petang dan urusan pengebumian dilaksanakan mengikut SOP ditetapkan. Terdahulu, jenazah Ahli Dewan Undangan Negeri Kempas itu dibawa dari Kuala Lumpur dan tiba di kediamannya di Kampung Dato' On, Larkin pukul 2.23 petang. Jenazah kemudiannya dibawa ke Masjid Jami' Ar-Raudah yang terletak berdekatan kediamannya untuk disembahyangkan. Anak sulungnya Nur Nikman berkata keadaan kesihatan bapanya sebelum ini menunjukkan perkembangan positif namun merudum semalam. Nampak beliau begitu biasa sekali, tenang sekali saya rasa lepas asar semalam dan lepas maghrib isyak tu nampak oksigen level tu menurun dan seterusnya apabila lebih kurang jam 11 tu lah, 11 lebih tu beliau dah pergi meninggalkan kita lah masa. Sementara itu, bekas Menteri Besar Johor, Dato' Dr. Sahrudin Jamal menyifatkan Allahyarham sebagai pemimpin dan menjadi individu bertanggungjawab membimbing beliau dalam politik. Dr. Osman ni dia seorang yang sangat tegas. Okay, memang seorang yang profesional dan kami semua sangat menghormati dia kerana beliau merupakan antara pejuang-pejuang mula awal-awal di mana Bersatu ditubuhkanlah.
Tiga seneta wanita mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Ia melibatkan satu pelantikan semula dan dua pelantikan baharu sehingga 2024. Antara pelantikan baharu ialah Nuraini Idris yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Dun Sabah dan Datuk Sri Zurainah Musa, pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Nuraini yang berusia 52 tahun merupakan setiausaha politik kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Manakala Datuk Sri Zurainah merupakan ahli korporat dan ketika ini memegang jawatan Pengarah Eksekutif Berjaya Corporation Berhad dan Berjaya Times Square Sdn Bhd. Nuridah Muhammad Saleh pula dilantik sebagai ahli Dewan Negara bagi penggal kedua dan dipilih oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu. Nuridah, 60 tahun, merupakan Ketua Dewan Muslimat PAS. Seekor anjing menarik perhatian warganet kerana memiliki leher yang panjang ditambah dengan tompok-tompok pada kulitnya menyebabkan anjing bernama Brody ini digelar zirafah. Brody merupakan baka anjing pemburu dikenali Azawah, baka yang memang terkenal dengan sosok badan kurus dan panjang. Menurut pemiliknya, Louisa Crook, suatu Brody kecil ia pernah dilanggar kereta. Akibatnya, Brody kehilangan satu kaki depannya. Seorang lelaki di China jadi tumpuan ramai kerana wajahnya mirip individu terkaya di dunia, Elon Musk. Menerusi video yang dibuat naik dalam aplikasi Douyin, lelaki itu dilihat berdiri di sebelah kenderaan sambil memandang kamera. Kebanyakan pengguna media sosial bersetuju wajahnya mirip Elon Musk sekaligus menggelarkan dia Elon Musk Asia. Ini nasihat buat penonton hashtag. Jangan merebus atau memanaskan telur di dalam ketuhar gelombang mikro. Jika tidak, anda mungkin senasib lelaki ini. Telur rebusnya meletup dan mengenai mukanya. Kejadian berlaku di bandar Yuzhou, China pada 28 November lalu. Mujur, lelaki itu tidak cedera. Baik saudara, berita perdana edisi 22 Disember 2021 berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri. Lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Ya, kami tinggalkan anda dengan visual kesan banjir. Ayuh, keluarga Malaysia doakan keselamatan dan kesejahteraan penduduk terjejas banjir. Yang sahih di berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.